Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okey, baik. Awal syai' ahlan bikum jami'an fi hadzal usbu'. Nahnu al'an fi usbu' al-ashir. Aid Mubarak, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya. Hari ni berapa Syawal ni? 23 Syawal kan? So saya dengar ke ni? Dengar Ustaz. Dengar, okey, baik. Baik, seperti biasa, minta rekod video ni, rakaman ni, rekod, nanti boleh share dengan kawan nanti. Ada rekod tak? Okey, terima kasih. Bismillah. Baik, في هذا الأسبوع إن شاء الله أنا سأتكلم أو سأشرح لكم أو سنتحدث ما بقي لنا من الأسابيع. Okay. Apa yang baki lagi dalam minggu-minggu berikutnya tu dalam 4 minggu lagi lah kan. Okay. Hakikatan binisbati muqarrar li hadhihi al-maddah qad intahayna binisbati al-mawdu'at. Dan segi tajuk tu saya rasa kita dah cover semua. Namun mungkin kita akan guna 4 minggu baki lagi ni lebih kepada murajaah lah. Baik, law antum tanzuruna ila Telegram, wada'tu hunaka kitab fi Telegram, kitab ismuhu su'alun wa jawabun fi sarf. InsyaAllah mungkin سنستخدم هذا الكتاب لكي نقوم بالمراجعة سريعة لكل موضوعات الذي درسنا في هذا السمستر. طيب. Sebelum saya terlupa, tajuk yang mungkin saya nak cover ini adalah tajuk, sekejap saya share dulu. Okey, saya nak share sekejap. Macam mana share ni? Window. Okey, nampak tak yang saya share? Nampak kan? Okey, baik. Okey, baik. Sekarang ni dia bermula dengan, ni saya ambil daripada kitab Tadribus Sarfi. Okey, Masadir. Okey, Masadir ni tajuk pertama. Minggu pertama kita belajar Masadir. Okey, baik. Untuk Masadir ni, insya-Allah saya rasa dalam minggu depan, kalau bila dah klip dah okey ni, saya rasa minggu depan dah. Ataupun pada lewat minggu 12. Okey. Bergantung keadaan saya maklum awak semua perlu ready untuk bersiap sedia, antum musta'idun bil tadribat atau quiz. Okey. Kan ad-darajat 10 darajat 10 markah untuk quiz nanti. Dan soalannya semuanya tentang masdar. Baik. Oleh sebab itu saya ingat dalam sejam ni saya cuba cover sikit tentang masdar ni. Kalau tengok pada tajuk ni, kita ada masdar sulasi, ghairu sulasi. Ghairu sulasi ni merujuk pada mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid bitadhaif ila akhirih. Masdar khumasi, semua ni masdar sudasi, masdar mimi, masdar sinaah, masdar marrah, masdar hay'ah. Okey. Okey, ini satu. Sekejap. Saya stop sharing dulu. Sekejap. Saya tekan. Okey, seterusnya tak keluar saya nak ada satu saya nak share. Sepatutnya ada. Okey, ada. Baik. Kenapa tak ada? Tadi ada.
Share screen. Kan. Oh, window. Kenapa tak ada Ketik. Okey. Nampak yang saya nak share tentang masadir nau'an tu, nampak? Nampak Ustaz. Okey, baik. Okey, untuk masadir ni, sebagaimana saya beritahu, tajuk ni dah lazim lah awak dengar daripada sekolah menengah lagi dah. Okey, cuma mungkin dah kita akan pergi detail nanti yang berkaitan dengan yang masdar hai'ah, masdar marah yang 4 yang di hujung tu nanti. Cuma yang ni masdar nau'an, as-sarih dengan mu'awwal. Okey, mu'awwal ni kita tak sentuh dalam saraf. Kerana mu'awwal ni kebanyakannya disentuh dalam nahu. Mu'awwal ni biasanya dia ada waktu nasbi kat depan. Kemudian disusuli dengan fi'il mudhari'. Contoh an yaktubu, jadi an yaktuba ni contoh an yaktub, dia boleh takwil, tu mu'awwal dia akan takwil kepada masdar. Yakni an yaktub, an yaktuba, takwil dia ialah kitabah contoh. Dan masdar mu'awwal juga dia ada kategori lain, iaitu melibatkan kana campur isim campur khabar, inna campur isim campur khabar pun boleh takwil kepada masdar. Okay, yang ni saya tak sentuh dalam saraf. Yang ni disentuh dalam nahu. Namun begitu, saya elok juga pelajar cubalah cari apa itu masdar mu'awwal. Tengoklah penjelasan dia. Baik. Untuk saraf, untuk morfologi, kita fokus kepada al-masadir sarih. Masdar sarih ni masdar yang bentuk dia tu dah datang dalam konteks masdar dah. Okey, dia tak perlu pada gabungan perkataan lain dengan fi'il dan sebagainya, tak perlu. Dia datang sebiji, bentuk dia sarih, nama dia masdar sarih. Okey. Masdar sarih terbagi berdua, sima'i dengan qiyasi. Sima'i ni memang kita tak boleh nak reka lah. Dia datang dalam bentuk yang sebegitu rupa, dah azali dan segi bahasa sebegitu. Itu nama dia sima'i. Okey. Tak ada pattern yang khusus kita boleh buat ikut kaedah, tidak. Itu sima'i. Jadi sima'i, kau tengok dia punya panah-panah ni khusus untuk sulasi. Sulasi saja. Jadi fi'il yang datang dalam bentuk 3 huruf. Fi'il yang datang bentuk 3 huruf, dia adalah sima'i. Okey, maknanya kalau kita ambil katabah, okey, maka dia punya masdar tu sebagaimana kita dengar dalam percakapan orang Arab. Okey, jadi nak lebih tepat lagi memang kena rujuk pada kamus lah. Okey, yang 3 huruf. Contoh kharaja, tiba-tiba keluar khuruj. Jadi khuruj ni lah yang dikatakan sima'i, yang tidak ada asas pembentukan dia, dan dia datang daripada secara sima'i. Okay, selesai. Jadi sulasi ni kita tak nak bincang panjang lah, sebab dia bentuk sima'i. Jadi sima'i itu bergantung sejauh mana pelajar tersebut familiar, banyak membaca, banyak jumpa, banyak rujuk dalam kamus dan sebagainya lah. Okay, sulasi ni saya tinggal kepada pelajar untuk study lah, untuk baca dan sebagainya. Itu sima'i. Okay, baik. Kita pergi kiasi. Kiasi dia pergi pada rubai, khumasi, sudasi. Okey. Yang inilah yang kalau kita tengok dalam kitab Tatbiq Sarfiyah ni, okey. Rubai, khumasi, sudasi semuanya kiasi, maknanya dia ada pattern yang boleh kita ikut kaedah dia. Yang ni yang ini senang. Kiasi rubai, kiasi khumasi, kiasi sudasi. Okey, baik, saya stop sharing dulu yang ni. Okey, kemudian saya pergi seterusnya. Window. Okey, baik. Okey. Okey, ini masdar sulasi tadi yang sima'i. Okey, kalau buku surat 66 ni kita tengoklah macam mana bentuk-bentuk dia. Masdar ghairu sulasi tadilah rubai sama ada mujarrad ataupun rubai tambah 1 huruf. Ya, ditambah dengan hamzah
ada pun tambah dengan tasydid, tadhaif, ada pun tambah dengan alif. Okey, itu adalah rubai. Khumasi, ini bentuk dia, ada 6 ni. Okey, kemudian sudasi. Okey, baik. Yang ni semua adalah kiasi. So, kita tengok muka surat 66 muka surat 66. Okey. Jadi saya tak ada niat nak baca semua ni sebab kata masdar ni, sulasi ni simai, maka yang aghlabal af'al, aghlabah ni kebanyakan. Jadi dia tak tetaplah. Aghlab ni kebiasaan. Okey. Kadang-kadang bila sebut kebiasaan ni dia bukannya statik. Okey. Dia kadang-kadang berubah dan sebagainya. Sebab tu saya tak nak baca sangat sujud ni kerana kita tak boleh nak pegang secara konkret kan. Dia adalah kebanyakan. Okey. Tapi untuk pengetahuan awak bolehlah baca untuk biasakan bentuk-bentuk masdar dia. Macam falaha, filahah, nijarah, zira'ah. Ini adalah semuanya masdar simai semua ini. Haka, hiyakah, semua sekali Okey. Jadi muka surat 66 ni adalah belajar baca untuk biasakan sejumlah besar masdar sulasi yang dikatakan simai. Okey. Tengok. Amiyah, aman, arajan, awaran, semua ni adalah masdar. Kuduman, su'udan dan yang 1 hingga 7, 1, 2, 3 ni, nombor-nombor ni 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni saya tak akan baca. Saya rasa tak perlu baca secara detail lah. Sebab dia adalah kebanyakan. Okey, kebanyakan. Jadi bukanlah 100% tepat, konkret yang kita boleh pegang secara kiasi. Bukan Okey, baik. Dan sebagainya, seterusnya ini okey, baru pergi masdar rusulasi. Inilah baru boleh kita kata kiasiyah. Jadi barulah kita berkias. Maknanya apa maksud kias? Kias maksudnya datang wazan ba'thara ni atau wazan fa'lala, maka dia punya masdar fa'lalah. Tu je. Ba'thara, ba'thara. Tam'ana, tam'anah. Dahraja, dahraja. Jadi ini dikatakan masdar bagi rubai. Okey. Zalzala, zalzalah boleh, zilzal pun boleh. Waswasa, waswasa pun boleh, wiswas. Okey. Jadi ini semua bentuk-bentuk masdar ni. Okey, pelajar boleh biasakan diri. Biasakan diri untuk mengenali bentuk-bentuk masdar. Okey, baik. Iza kana fi'il sahih semua ni boleh tengok saya tak akan pergi satu persatu sebab tu saya tak baca dalam kitab. Okey. Untuk fa'ala pula. Fa'ala taf'il. Okey. Kadang-kadang jadi taf'ilah. Okey, ni ada perubahan. Kalau sekiranya melibatkan huruf mu'tal, maka ada sedikit perubahan. Ingat, berhati-hati dengan mu'tal. Dia akan ada sedikit trik pattern dia. Okey, baik. Kemudian robba, tarbiyah. Okey, seterusnya taf'il, taf'ilah semua. Okey, masdar sulasi mazid bil alif. Kalau fa'ala ada dua, fi'alun dengan mufa'alah. Naqasha dia akan jadi niqashan ataupun munaqashah. Okey, qatala sama ada qitalun ataupun muqatalah dan seterusnya lah. Saya tak ada niat nak baca keseluruhan ni. Okey, maksudnya pelajar boleh ulang kaji ni. Masdar khumasi. Okey, tafa'lala, tafa'ala, maka ini bentuk masdar dia. Okey, ini bentuk masdar dia. Okey, boleh rujuk ini. Masdar sudasi, okey, ada dia punya bentuk masdar juga. If'allala jadi if'illal. Okey, tengok ini semua. Istaf'ala, istif'al. Okey, habis. Itu sebenarnya masdar kan. Itu adalah biasa awak jumpa. Okey, pattern-pattern dia. Dan kita masuk masdar mimi lah hari ni insyaAllah. Sedikit masdar mimi. Saya faham masdar mimi ni saya tak baca lagi untuk Hamalawi ni. Al-masdar mimi, mana masdar mimi? Kita ada berapa tadi? Jenis masdar ada 4 Masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marah. Dengan masdar apa tadi? 4 dia. Okey, tengok satu-satu. Al-masdar mimi. Kenapa bunyi suara tu?
Okey, baik. Huwa masdarun yadullu ala ma yadullu alaihi masdar al-adi, iaitu masdar mimi ni, okay, kalau kita sebut masdar mimi adalah masdar yang menunjukkan kepada masdar biasa. Okay, masdar biasa. Maknanya apa maksud masdar biasa? Masdar yang kiasi tadi. Okay, dari segi makna dia seolah-olah ada connection, ada perkaitan dengan masdar biasa. Okay. Cuma beza dia kenapa dikatakan masdar mimi, kerana beza cuma bermula dengan huruf mim je. Okey. Dia bermula dengan huruf mim. Sebab tu nama dia masdar mimi. Tapi dari segi konsep dia, dari segi makna kita nak terjemah dia seperti masdar biasa juga. Okey. Baik. Annahu yabda bi mim zaidah. Okey, contoh syaraba masyrab ma. Okey, masyrab. Madrab. Dari segi makna, saya kena hati-hati makna kadang-kadang kita bergantung pada satu ayat. Kita kena tengok satu ayat. Sebab tu bila kita belajar saraf, kadang-kadang dia akan jadi sedikit keliru kalau kita masuk dalam ayat. Contoh katalah sajadah, kita kata masjad ke kan, masyrab. Mungkin kita akan keliru dengan istimewa makan, kan? Kita nak kata makan ke, kita nak kata masdar ke dan sebagainya, contoh mat'am, kan? Kita kena tengok dalam konteks ayat. Kalau makna ayat itu menunjukkan tempat, maka itu adalah isim makan. Contoh, atau wazan maf'al. Kalau kita baca ayat tu dia memberi maksud macam masdar biasa, maka dia mungkin jadi masdar mimi. Okey, baik. Cuma nak beritahu, masdar mimi ialah masdar yang mana bermula dengan mim kat depan. Faiza kana fi'l misalan sahih lam wa fa'ulu tahzafu fi mudhari' fa inna masdaruhu mimi yakunu ala wazan maf'il. Okey. Wa'ada ya'idu mau'id. Okey, wa'ada ya'idu mau'id. Jadi mau'id ni ialah masdar mimi. Okey. Wada'a mawdi', waqa'a mawqi'. Okey. Walaupun kita bersama mawqi' ni macam tempat Ustaz, mungkin kita kata isim makan. Boleh jadi kalau dalam ayat tu menunjuk pada tempat, mungkin kita kata tempat lah. Mawdi'. Tempat letak satu benda. Okey. Dan dia boleh jadi juga masdar mimi bergantung dalam konteks ayat. Okey. Boleh Okey, sebab tu bila kita belajar saraf, dia hanya membabitkan pembentukan. Kita ingat saraf ilmu pembentukan perkataan. Bukannya nahu ialah dalam konteks ayat, ada makna dia. Okey. Ala hunaka af'al kana yang bagi yakuna maksudhan mimi ala wazan maf'al. Okey. Waradat syaza ala wazan maf'il. Okey. Macam biasalah kalau syaz ni raja'a, marja' ke marji', okey, bata, mabit. Mabit ni kalau kita tengok mungkin ada makna tempat bermalam kan. Mabit di Muzdalifah contoh. Itu tempat bermalam. Okey. Sebab tu kata bergantung pada konteks ayat. Tapi kita faham itu adalah masdar mimi dalam konteks yang kita belajar ni. Okey. Kalau bukan 3 huruf akhraja, maka kena buat fi'il mudhari'. Okey. Kemudian gantikan mim tu kat depan, dia baca baris depan, sebelumnya baca baris atas. Seolah-olah macam isim maf'ul, betul tak? Mukhraj. Akhraja yukhriju mukhraj. Kalau isim fa'il dia mukhrij. Okey. Jadi mukhraj ni mungkin pelajar akan keliru Ustaz, macam isim maf'ul. Ya, boleh jadi kalau dalam satu ayat tu memberi maksud isim maf'ul, maka dia jadi isim maf'ul. Okey. Boleh jadi juga dia jadi masdar mimi pada satu keadaan tu. Tapi bagi kita yang kita belajar ini, bentuk sebegitu ada dalam konteks masdar, nama dia masdar mimi. Okey. Baik, nanti kita tengok seterusnya. Masdar sina'i. Apa itu masdar sina'i? Masdar yang dibentuk, yang diungkap. Yusaghu minal asma' bi tariqihi qiyasiyah. Iaitu masdar yang dibentuk daripada isim. Bukan daripada fi'il tadi yang kita belajar daripada fi'il. Syaraba, wa'ada, semua daripada fi'il. Masdar sina'i dikata yusaghu minal asma', daripada isim. Okey, lidilalati ala ittisaf bil khasais mawjudah fil hazil asma'.
Maka masdar sinai ini menunjukkan kepada ittisaf, sifat yang khusus yang terdapat pada kata nama yang dibentuk tadi. Contoh kita kata kaum. Kaum. Kaum tu isim, bukan fi'il kaum. Maka dia datang dalam bentuk qaumiyah. Qaumiyah ni nama dia masdar sinai bagi kaum. Okey. Perkauman. Contoh ni kaum, K-A-U-M, kaum kan. Okey, sekejap saya nak contoh sikit. Dengar ke suara saya? Okey setakat ni? Senyap je ni. Okey Okey Ustaz. Jelas tak Okey. jelas? Kaum kaum ni kata nama, kaum, bangsa. Jadi bila kita jumpa qaumiyah, okey, maka kita akan jumpa dalam bahasa Melayu perkauman contoh. Itu masdar. Perkauman, qaumiyah. Okey. Kita pernah bentuk qaumiyah ni, kalau pelajar pernah jumpa yang terbelajar, maksud tajuk apa ni qaumiyah ni? Kita pernah nasab. Jadi dia masuk nasab. Okey. Jadi nasab dengan masdar bukan benda yang berbeza. Dia masih lagi masdar juga. Cuma dia melibatkan nasab sebab apa? Sebab ada ya. Okay, kenapa ta? Mungkin melibatkan muannas, qaumiyah. Tapi tak ada pun masalah qaumi. Kalau qaumi saja mungkin nasab kepada kaum tu. Qaumiyah pun boleh bergantung pada sifat mausulah nanti. Okey, baik. Alam. Alamiah. Okey, alam ni lah alam ataupun kita nak terjemah sebagai global, sama juga global. Okey, kita ada alamiah. Okey, apa nak kata alamiah dalam terjemah dalam bahasa Melayu alamiah ni? Kalau aulamah, okey, aulamah pun boleh jadi masdar sinai juga, iaitu globalisasi. Okey, baik. Maka alamiah apa? International kan? Alamiah ni kan? International. Maka ini masdar sinai bagi alam. Waqi'iyah. Apa maksud waqi'iyah? Nanti bahasa Melayu? Reality kan? Waqi'iyah biasa terjemah sebagai reality. Waqi'iyah. Perkara semasa. Okay, jadi ini yang katakan masdar-masdar ni. Okey. Nama dia masdar sinai yang mana dibentuk daripada asal isim yang menjelaskan lagi kata nama terbitan. Tak tahulah bahasa Melayu memang famous terjemah masdar ni sebagai kata nama terbitan lah. Okey, baik. Okey, sebab saya bila mengajar masdar ni memang saya sentiasa jumpa pelajar tu dia keliru nak terjemah masdar tu. Masdar diterjemah sebagai kata nama terbitan bagi satu perbuatan yang menunjukkan kepada kata kerja. Tapi dia bukan kata kerja. Dia bukan kata kerja, tapi dia menunjukkan tentang satu kejadian yang berlaku. Baik. Seterusnya kita pergi masdar marah pula. Setakat ni okey masdar kita dah belajar masdar mimi, masdar sinai dengan masdar marah. Okey. Wa yusamma ahyana ismul marah. Okey, jadi ada buku kata masdar marah, ada buku sebut isim marah. Jadi kalau jumpa dua istilah ni, dia adalah benda yang sama. Masdar marah dengan isim marah. Okey. Apa itu masdar marah? Wa huwa masdarun yusaghu lidilal ala anna al-fi'la hadatha marrah wahidah, yang hanya berlaku satu kali sahaja. Okey. Sekali lagi, masdar marrah ialah diungkapkan untuk menunjukkan bahawa sesuatu perbuatan berlaku satu kali sahaja. Contoh jalasa, okey. Ni fi'il. Maksudnya isim marrah ni datang, ungkapan dia asal daripada fi'il. Jalsah atau wazan fa'lah. Okey, sebelum tu pattern dia atau wazan fa'lah. Jadi jalsah. Jalsah maknanya kita nak kata bahawa duduk dengan satu kali duduk je. Jalsah. Okey.
Saya pernah tengah ni kan, saya pun tanya pelajar ada pelajar tanya saya apa beza jalsah dengan masdar biasa dengan jalsah dengan untuk masdar marah. Okey. Kalau masdar marah dia menunjukkan pada perbuatan itu berlaku sekali. Tapi kalau jalsah tu menunjukkan bahawa apa nak kata satu halaqah ilmiah yang sentiasa berlaku di setiap hari Jumaat, contoh setiap lepas maghrib, contoh setiap maghrib dia buat satu jalsah ilmiah. Itu kita panggil masdar biasa masdar biasa tu. Tapi kalau dia duduk sekali, Muhammad duduk satu kali di atas kerusi, itu namanya masdar marah. Sekiranya ia menunjuk satu perbuatan, satu kali perbuatan, maka itulah masdar marah. Waqfatan wahidah, contoh ada wahidah belakang, maka masdar marah. Qaulah wahidah, dengan satu sebutan, maka itu nama dia masdar marah. Nama dia sajalah. Hazzatan wahidah, dengan satu goncangan, itu nama dia masdar marah. Boleh okey, ni sebut faiza kana masdar adi, nampak ni. Sekira dia masdar biasa, bukan masdar marah, okey, ya'ti ala wazn fa'lah fa inna masdar marah yakunu bi wasfil bi kalimah wahidah. Okey, maka ada wahidah. Biasanya kalau kita nak kata dia tu masdar biasa, kita letak dengan satu kali kat belakang, wahidah. Okey, maknanya kalau tak letak wahidah, orang tu faham memang sekali je dia berlaku. Tadi saya sebut wahidah tu, kalau ada wahidah maksudnya dia adalah masdar adi. Dia bukan masdar apa nak kata marah. Itu kat sini dia beri clue sini. Maknanya kemungkinan jalsah tanpa ada wahidah kat belakang. Okey, tanpa ada wahidah, maka automatik kita namakan sebagai masdar marah. Itu kata kunci dia. Kata kunci dia. Alamak, tak boleh nak betul. Okay, saya betulkan balik. Saya betulkan sebab dia dah kat sini. Sekiranya tidak ada wahidah kat belakang, maka pada masa tu kita cam bahawa dia adalah masdar marah. Okey, masdar marah. Faiza kana masdar adi, sekiranya dia masdar biasa, kebiasaannya dia ada wahidah kat belakang. Okay, mungkin kita kata jalsatain katakanlah, dua kali duduk, ataupun jalsat banyak kali, maka itu dikatakan apa benda ni masdar adi. Okey, rahmatan wahidah, okey, ada wahidah belakang. Okey, jadi kata kunci kita tengok sini yang membezakan antara masdar adi dengan masdar marah ialah adanya sifat kat belakang. Okay, ada sifat, dia akan jadi masdar biasa. Boleh jadi kat sini dia dah beri dah perbezaan antara masdar biasa dengan masdar marah. Okey. Jadi mungkin saya tersilap sebut tadi, sekira tidak ada wahidah belakang, dia automatik masdar marah. Boleh Jelas ke? Faham sangat ni? Ke ada terputus ke macam mana ni? Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Okey, baik. Boleh Ustaz. Okey, baik. Tolong tu respon sebab takut saya terputus ke saya punya internet kat Uniza tak berapa elok saya dua ni. Okey, seterusnya min ghairu sulasi. Okey, min ghairu sulasi yusaw ala nafsil masdar adi bi ziyadah ta. Okey, kalau dia bukan 3 huruf sabaha, maka dia tu datang dalam bentuk masdar adi. Okey, mungkin kat sini lah kalau pelajar nak keliru pun. Maknanya sekarang ni tasbihah ni boleh jadi dia tu masdar marah, boleh jadi dia masdar adi, bergantung dalam konteks ayat. Itu saya kata. Kita tak boleh nak beza satu makna tu masdar marah ke masdar adi, melainkan dia duduk dalam ayat. Okey, alright. Jadi bagi saya tak adalah benda tu isu besar pun. Sebab bila kita terjemah pun kita kata dia sebagai masdar, kata nama terbitan. Cara terjemah tu je dah kita kena pandai sesuai dengan konteks ayat lah. Intalaqa telah bertolak, okey, Ali daripada rumahnya dengan satu apa nak kata dalam bahasa Melayu masdar bagi intilaqah. Kan, jadi kadang-kadang dari segi terjemah je lah kalau kita lemah nak cari
padanan perkataan yang sesuai untuk intilaqah tu. Contoh sabbaha al-abdu ila rabbih tasbihatan kathirah, contoh. Okey. Seorang hamba itu telah memuji Tuhannya dengan kepujian. Ya. Perkataan apa yang dalam bahasa Melayu ada dari segi sabbaha, tasbihah, kepujian, pemujian, tak ada pemujian kan. Jadi kita kata kepujian, dengan kepujian ataupun dengan pujian. Kita ada kepujian. Cuba senaraikan kata kerja, bukan kata kerja, kata nama terbitan daripada puji. Contoh. Okey, puji. Kita ada kepujian, kita ada pujian, kita ada terpuji. Apa lagi? Apa lagi yang kita boleh senaraikan kata nama terbitan daripada puji? 3 kan? Kepujian, pujian, terpuji. Dipuji tak boleh. Dipuji tu kata kerja. Ada tak lagi? Kata nama terbitan daripada kata akal dia puji. Bahasa Melayu. Kepujian, pujian, terpuji. Itu je kan? Pemujian tak ada kot. Kan ada pemujian? 3 ke? Rasanya 7 Ustaz. 3 je Kan? Ustaz. 3 je kan? Okey, jadi 3 ni pelajar kena pandai pilih lah dalam konteks ayat yang diberi tu. Contoh, sabbaha al-abdu rabbahu tasbihatan. Contoh. Okey, manakala kita kata mungkin kat situ hamba telah memuji dengan satu kali pujian. Mungkin dia jadi marah. Kan? Kalau kita kata sabbahal abdu rabbahu tasbihatan kathirah. Wa apa? Tambah ayat kan? Mungkin kita kata hamba itu telah memuji Tuhannya dengan pujian yang banyak. Maka pujian kat situ. Itu kita kata masdar. Jadi masdar tu kita kena pilih perkataan yang sesuai dalam salah satu ayat tu. Itu nama dia masdar. Okey, jadi contoh intalaqa. Intalaqa ni mana kita kata bertolak kan? Bertolak. Intalaqat at-ta'irah. Contoh apa nak kata, ataupun as-safinah. Kapal itu telah bergerak ke intilaqatan apa? Syariatan contohnya. Jadi kat situ apa nak kata? Kapal itu bertolak ke okay, bila bertolak apa? Penolakan. Apa lagi ada? Tolakan. Jadi adakah sesuai nak kata kapal itu tolakan? Tak sesuai. Mungkin kita bergerak ke ataupun beredar. Tak tahu. Itu jadi kita kena pandai terjemah mengikut konteks ayat yang kita dapat tu. Jadi kalau kita terjemah secara harfiah dari segi bahasa Arab yang jadi bunyi canggung lah kan. Jadi kat situ pula ilmu terjemah pula yang awak belajar dengan Ustaz Ayi, dengan Dr. Nur Azhar nanti. Macam mana kita nak terjemah ayat bahasa Arab tu dengan sesuai dari segi apa nak kata, grammar dia, dari segi susun atur perkataan tu. Okey. Itu jadi melibatkan ilmu terjemahan pula. Okey, istakhraja keluar. Istakhrajal amda nak buat ayat, kemudian ada istikhrajah. Kan? Ataupun jadi istikhraj saja. Jadi bagaimana kita nak pilih perkataan yang sesuai mewakili masdar istikhraj dari segi terjemahan Melayu. Tapi mungkin kita faham dari segi konteks ayat tu, Arab tu. Tapi bila kita nak terjemah bahasa Melayu, nak cari kata nama terbitan masdar tu, situ mungkin ada masalah bila nak terjemah. Kan? Jadi itu tujuannya pentingnya kita belajar dari segi terjemahan, dari segi kita nak sesuaikan masdar kata nama terbitan dengan bahasa Melayu tu. Okey, istisyarah wahidah. Okey, baik. Bila ada wahidah, macam tu kata dia lah, maka dia akan jadi masdar adi. Betul tak? Kalau istisyarah saja, contoh istisyarah Muhammadun ma'a zamilihi istisyarah. Contoh mungkin kita kata, ni macam pattern masdar marrah ni. Macam Muhammad berbincang dengan kawan dia dengan satu kali perbincangan saja. Kan?
Okay, kalau kita nak kata istasyarah wahidah, mungkin kata satu perbincangan. Tu mungkin perbincangan tu berlaku pada waktu benda-benda kita tak pastilah. Tapi konteks terjemahan tu dia akan ada sedikit perbezaan. Contohnya Muhammad telah bermusyarat dengan kawannya dengan satu kali musyarat saja. Itu jadi isim marah. Okey, kalau kita kata Muhammad telah berbincang dengan kawan dia dengan satu perbincangan, itu istisyarah wahidah, satu perbincangan, satu pertemuan contoh, satu diskusi contoh, satu diskusi yang sihat ke, yang baik ke, okey, itu kita boleh terjemah dengan konteks ayat lah, tu saja. Okey, sudah masdar marrah. Kemudian kita ada masdar hay'ah. Masdar hay'ah wa yusamma aidan ahyanan ismul hay'ah. Okey, ada dua nama. Masdar hay'ah boleh, masdar isim hay'ah boleh. Apa itu hay'ah? Wa huwa masdarun yadullu ala hay'atil hudusul fi'li. Yang ni yang paling banyak yang ada dalam kata nama terbitan biasa ni. Hay'ah, iaitu keadaan. Menunjukkan hay'ah, situasi, keadaan, berlakunya satu perbuatan. Okey, tengok sekejap. Kalau marah menunjukkan kepada apa? Berlaku sekali. Okey, berlaku sekali benda tu. Masdar sinai menunjukkan ittisaf, sifat yang khusus bagi kata nama. Masdar apa lagi? Masdar mimi yang ada huruf mim kat depan. Okey, kita tengok perbezaan istilah saja. Okey, masdar hay'ah ialah situasi kan, hay'ah ni keadaan. Keadaan berlakunya sesuatu perbuatan. Kita tengok contoh. Wa huwa la yusagu illa thulathi, dan dia tu tidak dibentuk melainkan 3 huruf. 3 huruf. Okey, jalasa jilsah. Tadi jalsah kalau jalsah jadi masdar apa? Masdar marrah. Kalau jilsah dia jadi hay'ah. Ayat ni yang kata tadi jilsah dia. Jilsah ialah halaqah tu. Halaqah yang duduk. Apa tu nama dia? Hay'ah, situasi. Kita boleh bayangkan lepas maghrib tu, sudah maghrib tu ada kuliah maghrib, ada jilsah ilmiah. Maka itu situasi macam ada satu halaqah ilmiah. Itu nama dia jilsah. Wiqfah, misyah. Kalau jalsah sekali duduk. Maksudnya tak ada lagi himpunan apa itu yang berkala. Tak ada. Okey? Wiqfah, misyah. Inilah keadaan dia berjalan. Keadaan dia tu duduk, berhenti. Wiqfah. Okey? Wa qad warada fi kutubil lugha ba'da masdar hay'ah min al-af'al wa rusulat. Okey. Dan kadang-kadang ada juga yang katakan bahawa masdar hay'ah ni datang yang bukan daripada 3 huruf. Ada pendapat katalah, itu biasalah. Okey. Wa mana zalika anna sima'iyah la yaqasu 'alaiha. Okey. Kalau ada juga yang datang daripada 4 huruf, 5 huruf dan sebagainya, nama dia sima'i. Wallahu a'lam. Okey. Jadi secara keseluruhannya kita dah selesai dah cover tentang apa nak kata tajuk masdar. Okey. Jadi soalan kuis nanti mungkin saya akan ada juga masdar hay'ah ke masdar marrah dan sebagainya lah. Okey, saya akan buat soalan nanti. Okey, ada apa soalan tentang masdar? Nak tanya? Okey ke penjelasan saya ni? Ada nak tanya apa-apa? Jelas. Jelas Cuma okey, tanya. Kalau yang masdar marah tadi tu, maksudnya sama je lah, yang kalau masdar marah yang tak ada wahidah, makna dia sama je dengan masdar adi yang ada wahidah. Sekali lagi, masdar marah, masdar marah yang tidak ada wahidah,
dengan masdar marah masdar adi yang ada wahidah. Maksud dia sama je lah. Maksudnya sekali Okey. buat. Okey, sekarang ni sekali buat. Saya keliru soalan awak tu semula, sebut sekali lagi. Masdar marah yang tidak ada wahidah. Macam mana? Okey. Okay, Memanglah masdar marah tak ada wahidah kan? Okey, dengan masdar yang ada wahidah. Masdar adi, masdar biasa yang ada wahidah. Maksudnya kalau kita makna dia tu sama je lah. Makna dia sama je lah. Saya rasa mungkin lari sikit kot. Sebab kalau masdar marah memang dia menunjuk kepada sekali je berlaku benda tu. Sekali pertemuan contoh. Sekali perjumpaan, sekali duduk. Maknanya pada masa tu je lah. Maknanya esok lusa tak ada dah. Okey. Tapi kalau masdar biasa ada wahidah kat belakang, okey. Maknanya mungkin dia menceritakan tentang apa nak kata jalsah wahidah, dia akan jadi masdar biasa. Bukan masdar marah. Dia tidak menunjukkan kepada boleh ada 2 kali, boleh jadi 3 kali. Maksudnya kata kerja tu. Kata kerja tu pula, perbuatan tu. Maksudnya katalah jalsah wahidah, kan? Maka itu adalah masdar adi. Kalau kata-kata boleh jadi jalsatain, boleh jadi 2 kali. Mungkin jadi jalsat kasirah. Maka itu adalah masdar adi. Kita boleh kata dia masdar marah. Faham tak? Dari segi kategori sahajalah. Dari segi makna mungkin kita rasa tak ada beza pun. Cuma dari segi kategori masdar tu sahaja. Boleh? Dia kata kunci sini ialah sekiranya tidak ada wahidah kat belakang, maka dia akan jadi masdar marah. Sekiranya ada sifat kat belakang. Lepas tu dia kata sini fa iza kana al masdar adi ya'ti ala wazan fa'alah. Okey, dia kata kalau masdar adi yang datang dalam bentuk fa'alah, fa innal masdar marah yakunu bil wasfil bi kalimah wahidah. Maka dia kata masdar marah tu boleh jadi sifat dengan perkataan wahidah. Dia kata boleh jadi akan ada sifat selepas tu jadi wahidah. Faham? Saya rasa mungkinlah agak keliru sikit lah. Tapi sebab tu kata masdar ni, kita hanya boleh kata dia adalah masdar marah kalau tak perlu ada wahidah kat belakang. Jalsah saja kan. Jalsah Muhammadun jalsah fi maghrib. Contohnya kan. Ini Muhammad tu telah berjumpa kawan dia dengan sekali perjumpaan, okey, pada waktu maghrib. Contohnya. Jadi tu faham ini masdar marah. Dari segi konteks ayat je lah masdar marah. Tapi kalau dari segi terjemah makna, tak adalah dia mengeliru kita pun. Dia tetap perjumpaan juga. Cuma dia adalah pada masa tu adi ke ataupun marah tu je. Belajar masdar ni saya rasa dia hanyalah penting bagaimana kita nak terjemah, nak cari perkataan terjemahan yang sesuai pada masa tu. Kalau kita nak translate lah. Kalau kita tak nak translate, saya rasa kita tak ada apa-apa komplikasi, nak kata kesan pun dari segi pemahaman kita tu. Boleh? Mungkin sikit lah nampak macam payah. Tak ada nak kata masih ada lagi grey area kan, macam masih lagi ada sama-sama lah ada sama-sama. Sebab tu kita kata cuma kita tahu kategori saja Cuma mungkin kita boleh cuba Google, ma farqu bainal isim marrah dengan masdar marrah dengan masdar adi. Contohlah yang kita boleh cuba Google nanti. Kita tengok, kita share nanti kalau boleh cari maklumat tambahan nantilah. Okey. Cuma untuk hari ni saya nak cover dulu tajuk-tajuk yang telah kita perlu tahulah. Dari segi kategori dia, dari segi pembentukan dia, sama selebihnya untuk pemantapan, untuk mahir tentang masdar ni sudah semestinya kita kena tengok soalan-soalan, bentuk-bentuk soalan nanti yang mungkin kita boleh Google lah. Sebagai contoh, katakanlah kalau saya suka sangat Google dalam YouTube, okey, saya cuba tunjuk kalau saya stop sharing dulu. Saya stop sharing. Okey. Katakanlah dekat YouTube.
Saya akan buat tadribat dekat Google. Saya akan type tadribat masdar, contoh masdar marrah Adil tadribat masadir sebenarnya kau ada masadir. Okey, nanti saya tunjuk. Okey. Window. Tab. Okey. Nampak tak saya share ni? Nampak ke? Nampak Ustaz? Okey, ni saya ambil daripada YouTube. Okey. Biasa kat sini ni saya type tadribat masadir. Dia keluar ni. Okey, sekarang saya cuba type tadribat masadir al-hay'ah. Tak ada tak hay'ah? Okey, tadribat isim marrah. Okey, nampak ke? Perubahan-perubahan skrin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul marrati. Nampak Ustaz? Nampak Okey, saya kadang-kadang kalau dekat Google Meet ni, bila tukar-tukar skrin takut dia tak nampak perubahan ni. Okey, sekarang ni apa yang pelajar nampak dekat skrin pelajar tu? Cuba baca ayat ni. Apa ni? Seorang baca. Mayyiz al-ijabah. Lagi? As-sahihah. Tak nampak ke? Okey, nampak Okey, so ini jadi kat sini kita boleh tengok tadribat isim marrah wa isim hay'ah. Jadi nak tengok apa beza isim marrah dengan isim hay'ah. Okey, kita bilang tadi isim marrah ialah menunjukkan perbuatan yang berlaku sekali. Isim hay'ah menunjukkan pada situasi fi'il tu Kita contoh sini. Mashtamala ala isim marrah fi ma'yali. Okey, antara alif ba jim da ni mana yang dikatakan isim marrah? Okey, contoh kita baca wala im masadhum nafha. Okey, tak ada terdengar tak nak baca. Wasmul hay'ah. Okey. ميز الإجابة الصحيحة لكل سؤال ما اشتمل على Jelas ke suara dia? Jelas Ustaz. Jelas kita tengok. اسم مرة. نفحة اسم مرة لأنها على وزن فعلة. Okey, jelas. اسم المرة من الفعل الثلاثي على وزن فعلة. Hmm. أما اسم الهيئة فعلى وزن فعلة. يعني هزة اسمه هيئة. Okey. هزة اسمه هيئة. وكذلك مشية. وكذلك عزة. مشية اسمه هيئة، وعزة اسمه هيئة، وهزة اسمه هيئة. إذن اسم المرة في الآية الكريمة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نفحة اسم المرة على وزن فعلة. Okey, baik. Sekarang ni kalau pelajar nak jelas cari ayat ni, tengok apa terjemahan yang dibuat dalam tafsir Nafhatun sini. Apa terjemahan dia? Ni ayat apa ni? Surah apa ni? Boleh cari kan? Nanti pelajar cari nanti. Okey? Baik. Cuba tengok ayat ni. Dal ni. Al-izzatul jahiliyatu. Okey, macam mana kita nak terjemah perkataan yang sesuai kata nama terbitan bagi al-izzah? Izzah apa maksud dia? Keagungan kan? Kemuliaan kan? Mulia, aziz, mulia. Okey, kita cari perkataan apa? Mulia, kemuliaan. Apa dia? Termulia tak ada. Dimuliakan kata kerja. Apa kata terbitan daripada mulia? Kemuliaan je kan? Betul tak? Kan ada perkataan lain? Betul Ustaz. Okey, so kemuliaan zaman jahili, kemuliaan jahiliyah tu tahmilu sahibu ala tughyan, akan membawa sahib dia, orang yang jahiliyah tu kepada tughyan macam benda-benda yang merosakkan lah Jadi kita kata sini kemuliaan. Kemuliaan ataupun keadaan yang kemuliaan orang jahili tu, keagungan ke, kebesaran ke, itu kat situ kita kena pandai pilih kata perkataan yang sesuai untuk terjemahan tu. Tapi kita faham ini adalah masdar. Okey, ini masdar tentang hay'ah,
tentang situasi jahil tu. Contoh sini. Jim pula, la tamshi, jangan kamu berjalan di kalangan manusia tu. Wahai kamu jangan berjalan di kelayak ramai. Contoh, kita kelayak ramai, kelayak manusia, okey. Okey. Misyah apa nak cari kata nama terbitan bagi jalan, perjalanan, apa lagi? Jalanan, apa lagi dah? Tak ada kan? Jalan dengan perjalanan. Saya rasa kalau kata nama terbitan bagi jalan. Okey. Misyah al-mukhtal. Apa kita nak terjemah dalam keadaan yang tepat ayat ni? Jangan kamu berjalan di khalayak manusia dengan gaya jalanan yang apa? Kita letak dengan gaya jalanan. Sebab kita kata hai'ah kan? Cara perjalanan. Cara jalanan. Mana sesuai? Gitulah. Kita cari masdar dia. Cara jalanan, cara keadaan berjalan contoh. Jadi itu yang kita kata masdar hai'ah. Sebab kita tahu bahawa masdar hai'ah ni lah menunjuk situasi berjalan. Situasi jalanan. Jalanan apa? Jalanan tu tepi jalan tak? Dia tak kata perjalanan. Perjalanan tu bentuk berjalan. Hai'ah tu. Mukhtal. Mukhtal. Menipu betul tak? Mukhtal. Macam ada apa nak kata mukhtal ini penipuan gaya-gaya nak menipu, nak scam contoh lah. Tengok seterusnya. وهنا يطلب استخراج اسم الهيئة. همزات جمع همزة، همزات جمع همزة. اوكي. فهو اسم مرة. اسم مرة. طبعا اسم المرة يدل على المرة الواحدة، لكنه عندما يكون جمعا يدل على تكرار هذه المرة. فهمزات جمع همزة، وهمزة على وزن فعل، إذن همزات اسم مرة. أوبة. Okey, baik. Saya rasa ni tadi ada kaitan dengan kawan tadi kan. Adakah kita kata ni masdar adi? Kan? Sebab tu kita tengok atas ayat ni. Tengok atas ayat ni Tengok atas konteks ayat. Wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Tuhanku, aku memohon perlindungan daripada engkau daripada apa? Bisikan syaitan, betul tak? Bisikan syaitan yang berkali-kali agaknya kan. Bisikan syaitan. Jadi soalan dia sama ada dia tu masdar marah ke masdar biasa ke contohnya kan. Cuma dari segi makna betul tak? Dia kata bisikan juga, betul kan? Bisikan syaitan. Tapi dari segi kalau mufrad hamazah maka dia jadi isim marah. Tapi bila jadi jamak muannas salim hamazat, maka kita kata bisikan-bisikan yang banyak. Betul tak? Jadi dari segi kita nak kata dari segi makna, perbezaan ni macam tak berapa beza sangat, melainkan dia hanya menunjukkan bahawa bilangan yang berkali-kali. Betul? Kan? Cuma kat sini kita kata dah Ustaz, kita nak kata ni isim marah ke isim biasa? Adi kan? Okey. Baik, katakanlah hamazah ni daripada 3 huruf. Betul tak? 3 huruf, kita kata dia mesti simai. Betul tak? Mesti simai. Okey? Alright. Dia bukan daripada 4 huruf ke 5 huruf yang ada kiasi tu. Okay, dari segi pattern dia, apa nak kata, pattern yang apa nak kata, wazan dia atau wazan fa'alah. Maka kat sini kita kata dia isim marah. Dari segi nak jawab soalan ni kan, sebab ditanya antara isim marah dengan isim hai'ah. Nak beza kan. Alright. Sebab tu dia kata isim hai'ah kat sini, mungkin yang lain lah. Okay. إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي. أوبة مصدر وليس اسم مرة. يعني عندما نريد أن نجعله اسم مرة نقول أوبة واحدة. Okey. Nampak? Dia kata pula, kalau nak kata isim marah macam kata aubatan wahidah. Kan? Kalau tadi kita kata kalau tak ada wahidah, dia menjadi isim marah tanpa ada wahidah kat belakang. Betul kan? Okey, tapi sini dia kata sini isim biasa. Mungkin dari segi makna. Kita tengok makna dia macam mana. Ni syair ni. المهم أنه ليس اسم هيئة. Okey, betul. Untuk jawab soalan ni. وجولة
اسمه مرة، Marah. جولة على وزن فعلة، Hmm. لكن فرحة على وزن فعلة اسمه هيئة. فالاختيار الصحيح هنا دال. فرح Okey. Jadi nak beza isim ma'ah senang sikit kan, sebab dia datang dalam bentuk fi'lah untuk 3 huruf. Tapi yang mungkin jadi keliru kalau dia bukan 3 huruf lah kan. Sebab yang kata mungkin sima'i lah. Boleh Sebab tu kadang-kadang bab masdar ni saya agak tak berani nak kata satu kaedah yang konkret tu, kata kalau gini mesti masdar marah, kalau gini mesti sebab tu kata saya sentiasa ingatkan pelajar bila sebut bahasa dia tak boleh guna macam matematik kan, kita nak guna nak guna pakai kepada semua sekali, tak boleh. Dia kena tengok faktor ayat, adakah dia tu terjemah macam mana, dia ada apa nak kata teknikal lah, banyak teknikal part yang kita kena raih dari benda tu. Tapi secara kasarnya nak beza isim hai'ah, isim marah begitu atau wazan dia. Okay? فرحة اسمه مرة، لكن فرحة بكسر الفاء اسمه هيئة. يقول املأ الفراغات باسم مرة مناسب. Okay. سار الشعب على الأعداء ثورة، خطأ. ثورة مصدر أصلي صريح. عندما ترجع إلى المعجم الوجيز تجدهم يقولون مصدر ثار ثورانا وثورة، ثار ثورانا وثورة. فثورة مصدر أصلي صريح وليس اسم مرة. ثورة واحدة اسم مرة. Tengok. Okey. يعني هنا Saya rasa ni dah lagi keliru, betul tak? Tadi kita kata macam mana saurah bila tak ada wahidah maka dia jadi isim masdar marah, betul tak? Tiba-tiba kalau saurah wahidah dia akan jadi isim adi, kan? Okey, dekat sini kita mungkin keliru lah sebagaimana yang kawan kita tanya tadi. Okey. Baik. Kita rujuk balik. Kita kena balik ke buku. Kita tengok dulu Kita tengok dulu. So kita take note. Ni benda yang kita rasa agak keliru lah sikit ni. Kalau kita daripada buku Tatbiq Sorfi tadi, dia kata kalaulah ada wahidah kat belakang, dia kata dia isim adi yang datang dengan tu dia akan jadi sifat. Betul tak? Okey, kita tengok lagi lain. تشابه المصدر الأصلي مع اسم المرة، فهنا تعين أن يوصف بكلمة واحدة للدلالة على المرة. قام اقتصادنا الوطني قومة. قام. Okey. Kena faham bi isim marrah. Tadi masdar marrah kan kita belajar. Ni isim marrah ni mungkin satu kali, betul lah kalau nak kata isim. Okey, mungkin isim marrah ni mungkin kita nak kata macam masdar adi lah. Isim marrah. Kalau dia kata masdar, ni masdar asli. Saurah ni masdar yang ialah masdar asal dah. Dari situ kot mungkin dia kata sebab sini salah isim marrah. Okey. Kita tengok ayat atas ni. Atas satu lagi kejap isim hai'ah betul sebab ada dua nama kan. Ada dua nama. Isim tak guna isim marrah juga. Kita guna masdar marrah. Okey, tak apa. Kita raih dulu perbezaan pandangan ni. صريح. المصدر الأصلي مع اسم المرة، فهنا تعين أن يوصف بكلمة واحدة للدلالة على المرة. قام اقتصادنا الوطني قومة. قام. Okey, sekali dengar suara dia. Dengar Hello? Benar Ustaz. Okey, dengar. Saya ni kita tengok perbahasan je lah. Mana saya kata tadi, bila belajar bahasa kita tak ada satu apa nak kata formula yang tetap lah kan. Kadang-kadang dia khilaf lah di kalangan orang Arab sendiri ni. Ni kalau ikut orang Arab sendiri yang bincang tentang kaedah dia. Tapi kita ambil faedah lah, kita ambil pengajaran bahawa begini cara penggunaan isim marrah dengan isim hai'ah, masdar marrah dengan masdar hai'ah. Okey, perbahasan dia. قومة. كنام نومة. وقال qaulatan. قولة.
ولام لومة. أدارت الحكم. Yang ni saya mudah aja ya. Iqamah ni masdar biasa kan, masdar kita kata masdar yang bukan 3 huruf atau wazan af'ala kan, iqamah tu kan. Okey. Qawamah ni pun bukan 3 huruf. Maqamah ada mim. So senanglah kita kata yang ni lah isim marah kalau sebab nak jawab soalan ni, okey. Alright. حكومة الملفات المتعلقة بحياة المواطن، لو قلنا إدارة وسكتنا فهو مصدر أصلي صريح. Okey, masdar biasa إدارة مصدر قياسي للفعل الرباعي أدارة. أدارة أوكي. إدارة. Okey. للدلالة على اسم المرة يجب أن نأتي بكلمة واحدة فيقال إدارة واحدة. كذلك إعانة مصدر أصلي صريح. لو أردنا أن يدل على المرة نقول أعان إعانة واحدة، وكذلك أبان إبانة واحدة، وأقام إقامة واحدة، وأراد إرادة واحدة، وهكذا. املأ الفراغات باسم هيئة أقام إقامة واحدة. Okey. Ni saya rasa lagi kita rasa macam sedikit keliru sebab idarah wahidah kalau ikut pattern dia bukan atas wazan fa'lah kan, betul tak? Idarah ni bukan atas wazan fa'lah. Kalau ikut sini daurah ni fa'lah. Mungkin kita kalau secara sepintas lalu kita akan pilih daurah rasyidah ni. Cuma daurah rasyidah ni dia tak ada wahidah belakang kan. Mungkin kita akan kata sifat mausuf je lah ni. Daurah rasyidah. Tapi kalau sini idarah ni saya rasa bukanlah atau wazan fa'lah kan, tapi dia kata jawapan yang ni sebab nak beritahu sekali saja berlakunya apa nak kata idarah apa nak kata musyarak ke apa benda tu pusingan kan, idarah ada hukumah malafat mutalikah bihayati mawatin idarah wahidah dengan satu kali pusingan ke dan sebagainya. Okey, jadi kat situ kita rasa adalah benda-benda yang kita kena berhati-hatilah juga nak cari tentang masdar marah dengan masdar hay'ah ni berdasarkan perbincangan orang ni yang kita tengok latihan ni lah ya, ala kuliah saya rasa kita dah faham lah penggunaan masdar hay'ah dengan masdar marah. Okey, ni baru satu, kita tak test lagi. Contohlah kita nak ambil tadribat masdar, ambil masdar sina'i contoh masdar marah hay'ah dengan masdar as-sina'i kan, sina'iyah. Okey tak? Sina'iyah. Saya suka tengok okey, masdar mimi dengan masdar sina'i pula. Tengok macam mana perbezaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. حدد المصدر الميمية في الأمثلة الآتية. Okey. Jadi saya rasa mungkin kita tak sempat masa lah ni. Jadi saya harap pelajar boleh cuba guna YouTube ni, type macam saya buat tadi, tadribat untuk latihan awak. Sebab macam kata menerusi latihan ni kita akan lagi mantap lah pemahaman kita. Walaupun mungkin kita rasa ada sedikit kekeliruan tu, bagi saya normal bila kita belajar bahasa. Sebab bahasa tu kita kena faham kita faham bahasa, kita mahir bahasa dah melalui percakapan, pendengaran orang bercakap. Bukan semestinya kita belajar macam formula sangat. Formula tu lebih sudah macam sains, macam matematik. Tapi kalau bahasa, bagi saya, kalau saya punya pandangan, dia tak boleh kita nak ambil secara mudah mengikut kaedah-kaedah yang kita baca dalam buku. Tak, dia mesti ada sedikit lah kekeliruan sikit. Itu normal lah. Macam saya kata, bahasa Melayu pun sama kan. Macam saya sentiasa buat contoh penyapu, pesatu, bukan semua ada pe. Kalau lari, kalau ikut semua pelari, pesapu, penyanyi, pesakit kan. Tapi kadang-kadang dia tak boleh jadi sebegitu bentuk dia. Dia akan berubah-ubah dari segi pattern dia. Boleh faham jadi kadang-kadang begitulah antara benda yang kita rasa pelajar bila belajar bahasa Arab ni umumnya dia akan jumpa tempat-tempat yang susah. Sebab apa? Sebab
berlainan dari segi kaedah yang terdapat dalam buku. Harus diingat saya sebut tadi buku Tatbis Surfi disebut kan aghlaba, kebanyakan. Dia tak kata semesti bahasa tu sebegitu pattern dia, tak. Kebanyakannya ada datang gitu. Kebanyakannya tak datang begitu. Boleh faham Okey, saya rasa itu benda lah yang boleh saya boleh bagi respon lah kepada pelajar. Jangan rasa berapa nak kata Ustaz payahlah Ustaz kalau gitu, kita belajar buku lain tapi bila kita buat latihan lain pula. Kita kena sebenarnya nak kata kena redha lah kot kena redha, kita kena berlapang dada. Belajar bahasa, saya suka ulang berkali-kali pada belajar saya, belajar bahasa jangan anggap macam kita belajar matematik. Dia tidak boleh apa nak kata, saya tahu apa kata apa sesuai, tak boleh nak fit dengan tepat sebagaimana kita nak, sebagaimana kita baca. Boleh Boleh Afif? Lokman, setakat saya sebut nama lah ni. Boleh, Ustaz. Jadi nak tanya apa? Afif, tak ada Jadi kalau saya memang suka guna YouTube ni, saya tengok betul-betul soalan. Betul-betul soalan. Oh, begini punya. Arab ni dia yang ni antara latihan yang dia baca dan dia perjelaskan dia perjelaskan. Buku ni saya buku di Saudi ni Jadi orang Arab sendiri yang perjelaskan. Kita orang belajar tutupan belajar bahasa dia kan. Okey? Jadi banyak lagi. Awak nak cari soalan-soalan tentang i'lal ibdal ke type je. I'lal ibdal ke nasab ke tasghir dan sebagainya. Boleh guna kaedah saya sebut tadi. Pergi YouTube, dekat Google type at-tadribat, apa-apa tajuk awak nak cari. Tamrinat ke pun boleh. Ataupun saya biasa guna asilah apa nak kata, asilah al-imtihanat. Apa? Try Google. Awak akan dapat lagi soalan-soalan dan belajar dari situ. Okey, saya itu saja untuk hari ini. InsyaAllah daripada semasa saya akan kita akan ulang kajilah nanti semua tajuk. Kita guna buku yang saya kata as-soal wal jawab tadi untuk memantapkan lagi pemahaman kita. Sekali lagi kita ulang kaji semua tajuk yang kita belajar. Boleh Okey. Jadi link ni siapa rekod? Lokman ke? Kak Afif? Lokman nanti Lokman nak buat share dia link tu kat grup. Okey, supaya nanti hari kami nanti kawan-kawan pun dapat belajar bersama lah ni. Okey, ada soalan lagi sebelum kita bersurah? Ustaz. Ya saya. Boleh. Nak tanya pasal tugasan. Kan Ustaz kata hari tu kalau macam tak jumpa daripada segi dalam Quran, kita boleh ambil hadis. Betul, boleh. Betul. Untuk hadis tu perlukah kita orang tulis balik ke macam mana hadis tu? Panjang ke hadis tu? Sebab sementara ni tak adalah boleh dalam 4 baris tu lebih kurang. Okey, sebab kadang-kadang tu kalau tulis semua, sebab kadang kita boleh faham konteks ayat tu kan. Kalau nak ambil sekerat tu pun boleh juga. Cuma kadang-kadang kalau pun okey juga kot dia kan. Nak gaji sikit. Saya pun nak pergi makan lebih sikit, okey lah sikit. Bukan apa, kalau awak ambil sekerat, kadang-kadang saya nak belajar sama kan, nak tengok ni ada apa kadang-kadang bila kita baca daripada awal, kita boleh kaitkan, oh ini maksud dia kadang-kadang kan. Tapi saya faham lah kalau panjang sangat, mungkin awak beritahu je lah sumber kot, ambil kat mana. Kadang-kadang dia ada nombor kan, nombor rujukan hadis tu. Daripada buku mana-mana. Tak apa, at least awak cari tu bagi saya dah satu bonus lah bagi saya. Okey dia Ya, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ada soalan lain? Okey, saya tak ada kita dah lebih masa dah ni. Lepas tu saya tak nak buat. Kalau saya buat face to face memang terlajak lah masa ni. Baik saya rekod awal-awal, saya bagi pelajar boleh dengar. Tak apalah, kita jumpa peneraya ni, okey? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa kehadiran catat dalam klip. Okey, wallahualam. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.